Dia hari tu apa ni, pergi haji kan. Ya. Kita kena buat lambat habis ni kita. Boleh? Jadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita telah masuk dalam bab Kitabu Afatil Lisan, kitab yang menyebut tentang penyakit-penyakit yang berpunca daripada lidah. Dalam perbincangan yang lepas, kita telah baca beberapa penyakit yang besar, iaitulah yang pertama, al-kalam fi ma la ya'ni, bercakap dalam perkara yang tidak ada faedah. Al-afatus tsaniyah al-khawdu fil batil, iaitulah bercakap dalam perkara yang batil. Sama ada perkara yang batil itu yang paling tinggi darjat dia, iaitulah bercakap benda yang bawa kepada syirik ataupun membawa kepada perkara-perkara yang bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun terlibat dengan menyentuh peribadi orang lain. Al-afatu salisatu at-taqa'uru fil kalam, iaitulah cakap, orang panggil buat-buat, cakap yang pelik-pelik ni. Al-afatu rabi'atu, iaitulah percakap yang, perkataan yang kotor, menyakiti orang lain. Sambungan kita pada kali ini al-afatul khamisah, al-mizah. Ini kita suka sekali ni, iaitulah bersenda gurau. Penyakit yang kelima, penyakit lidah, banyak bersenda gurau, main-main cakap. Dia panggil lawak jenaka. Hari ini bukan sekat lawak ada, raja lawak lagi ada. Lepas tu lah. Jadi bahaya tu besar, tapi kita nampak macam tak ada apa-apa. Jadi penyakit ini disebut oleh para ulama termasuk dalam penyakit afat. Afat ni mana penyakit ataupun virus yang berbahaya kepada kehidupan kita. Bersenda gurau jika dilakukan secara ringan, maknanya sikit-sikit, orang panggil buat hilang puas, hilang mengantuk, dan ianya dalam perkara yang benar, maka tidaklah dilarang. Jadi kita boleh bergurau, jangan kata kita ni bukan malaikat senyap ya, atau masam 24 jam dah. Kata orang macam Malik Zabaniyah dia ni, tak senyum-senyum, itu tak boleh juga. Nabi SAW pernah bergurau, tetapi baginda hanya bercakap perkara yang benar. Jadi Nabi kita ajar. Contohnya, baginda SAW berkata kepada seorang laki-laki, ya zal uzunain, wahai orang yang punya dua telinga. Manusia ni berapa telinga ada? Jadi betul lah kita ni, siapa yang ada dua telinga, maka dia kena panggil. Jadi kalau kita kata saya nak jemput semua yang ada dua telinga ke rumah saya hari ni, jadi siapa yang ada dua telinga dia boleh pergi. Tapi pastilah dulu dalam majlis tu tak ada orang cacat dah. Kalau tidak, kecil hati pula kawan, dah lah telinga kurang satu, makan tak dijemput pula. Jadi dua kali huru-hara dia. Jadi ini satu. Wa qala li akhar, ada seorang tu datang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari minta nak kenderaan, nak pergi. Nabi kata, inna hamiluka ala waladinaqah, kami akan bawa kamu naik atas anak unta. Terkejutlah dia, ya Rasulullah, macam mana main naik anak unta, saya nak pergi jauh ni. Nabi kata apa? Hadis ni panjang lah. Nabi kata, bukankah semua unta yang besar tu asalnya anak? Oh betul lah. Jadi mana dia, itu dia bergurau, mana benda asal lah. Cuma kita kata, saya panggil semua mari rumah saya makan beras, boleh tak boleh? Kembur perut tak makan beras tak? Tapi nasi tu asalnya beras. Jadi tak salah. Kita bergurau sekali-sekala.
Tapi jangan bergurau yang melampau lah. Orang tak panggil. Contohnya ada seorang saya kenal lah, dia suka bergurau di surau. Semua dia kata, semua malam ni lepas solat Isya ni pergi rumah dia ni sekali, dia ajak makan. Tuan dia tak kata apa pun, dia yang istiharkan suruh pergi. Mengamuk lah kawan tu, dia kata, habis nak makan apa, mula pergi masak rumah aku. Jadi jangan bergurau lebih lah. Dalam hak yang dibenarkan. Nabi SAW juga pernah bergurau dengan seorang perempuan tua dengan berkata, orang tua tidak masuk syurga. Innahu la yadkhulul jannata ajuz. Orang tua tak masuk syurga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran, inna ansha'nahu insya'a, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara, yakni tidak pernah disentuh. Maksudnya dalam syurga tu tak ada orang tua. Umur sebaya je lebih kurang 30 tahun. Jadi maknanya tak ada orang tua. Itu istilah dia. Surah Al-Waqiah ayat 36. Dan sabda Nabi juga kepada seorang perempuan yang lain. Nabi kata, adakah suamimu lelaki yang di matanya ada keputihan itu? Jadi suami awak tu kan yang ada putih kat mata dia. Dia kata, tak, mata suami saya hitam. Hadis ni ringkas ni. Semua dia ada cerita belaka tu. Saya nak cerita pun takut tak habis kitab pula. Jadi akhir sekali perempuan tu perasan lah, oh betul lah, kan kita ada dua mata putih dengan hitam. Jadi kita ingat mata tu semua hitam. Bukan. Jumhur ulama, majoriti ulama mengata apa? Jumhur tu majoriti ulama. Belajarlah istilah-istilah Arab ni. Banyak pasal tu lah kelas bahasa Arab yang didaftarkan ini kena ambil. Tak. Dia kata saya semangat. Dia pakai kelas bahasa Arab ni mana-mana tempat pun semangat awalnya lemah akhir. Mula-mula daftar tu 50 orang. Nak habis dia punya diploma ke pengajian ke 5 orang tinggal. Istiqamah. Ya istiqamah je 5 orang. Allahu akbar. Tak apalah. Jadi ittafaqa al-ulama. Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 unsur. Yang kita ambil panduan ni. Yang pertama dalam perkara yang benar. Dia tak bercakap benda yang tak benar. Yang kedua, gurauan bersama perempuan, kanak-kanak. Nah, biasanya Nabi gurau ni orang perempuan dengan kanak-kanak. Dengan orang yang perlu dibimbing di kalangan mereka yang lemah. Jadi kalau ada orang laki-laki yang lemah pun boleh juga dia bergurau. Kita ni gurau tak tahu semua orang ni. Ini masalah. Dan kalau bergurau dengan perempuan, lebih hak pula. Itu. Saya dapat selalu dapat ni gurauan dalam grup WhatsApp ni. Suami yang hantar, tak tahu dia serik masa mana handphone bini dia. Dia serik mari pukul 2 pagi duk gurau. Ini melampau, tak ada dalam apa-apa mana-mana sunnah ni. Kalau kita kata bid'ah, orang marah pula. Cuma masalahnya yang ketiga, kaunuhu nadiran. Gurauan tersebut jarang-jarang berlaku. Mana bukan kata Nabi ni kerja dia pagi sampai gelap ada gurau kan. Dia bergurau sekali-sekala. Cuma masalah kita ini yang sekali-sekala tu yang kita ambilnya. Oh, Nabi pun bergurau. Kita pun bergurau juga. Jadi ke hujah gitu. Tengok penjelasan ni menarik. Tuan-tuan kena tanda kat sini. Orang yang sentiasa ingin bergurau senda sebenarnya tidak boleh berhujah dengan gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hukum perkara yang jarang berlaku tidak sama dengan perkara yang dilakukan secara berterusan. Tengok dia panggil. Sehingga kata para ulama, an-nadiru la hukma lahu. Yang jarang itu tak boleh dia buat hukum. Cuma kita mengatakan boleh diambil hukum di atas keharusan perkara tersebut. Kalau perlu. Itu. Ini kaedah ni cantik. Cuba tanda kaedah ni. Fa inna hukman dari laisa ka hukmi daim. Contoh yang kita nampak lah untuk perbincangan, berbeza di antara sunnah rawatib yang muakkad. Kan Nabi sebut yang muakkad yang tak muakkad. Sebelum solat dengan lepas solat. Berbeza tak? Berbeza. Dua-duanya solat sunat. Tapi yang muakkad tu sampai kalau Nabi tertinggal, baginda sallallahu alaihi wasallam akan qadha balik. Itu dia panggil yang tidak muakkad dia buat, mungkin Nabi tak buat. Hukum perkara yang jarang berlaku tidak sama dengan perkara yang dilakukan secara berterusan. Jika seseorang itu sering kali mengikuti dan melihat permainan orang Habasyah tanpa mengira malam dan siang,
lalu berhujah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya bersama-sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kan orang duduk hujah, kenapa yang kita boleh main kerana Aisyah tengok orang Habsyah main pedang di masjid. Jadi ada ke setiap hari pedang tu main? Setiap pukul 5 petang, Aisyah kata tunggu dekat pintu tingkap dia, nak tengok Habsyah main. Sekali tu ya peristiwa tu. Sekali itu saja peristiwa, tiba-tiba kita jadikan hujah tetap. Sama juga yang orang nak buat zikir ni. Lenggak-lengguk zikir ni. Dia kata sebab Ja'far lompat bila dia suka Nabi sebut, Nabi puji dia tu, Ja'far apa lompat? Lompat tu bukan lompat zikir, tu lompat suka. Sebab kalau kita agak macam happy lah dapat anugerah tersebut kan. Ataupun bila waktu naik atas unta bergerak macam ni. Itu dia terpanggil zikir bergoyang. Sangat jauh dia punya jarak kita nak guna. Adakah orang bergoyang macam ni zikir yang kita duduk lompat? La haula wala quwata illa billah. Jadi nak gunakan hujah ini untuk dijadikan hujah tetap, maka sangat jauh dia punya jarak. Sebenarnya, jadi kalau orang yang berhujah dengan hujah tersebut adalah satu kesilapan. Ini kerana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang dilakukannya, bukannya setiap masa. Gurau senda yang melampau dan berterusan adalah dilarang kerana ia akan menjatuhkan kehormatan diri serta boleh menimbulkan kemarahan dan hasad dengki. Gurauan ringan pula dibolehkan sebagaimana gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia mendatangkan kegembiraan dan ketenangan jiwa. Jadi bila kita bergurau sekali-sekala, sedap juga kan? Saya, syekh-syekh besar pun, kadang-kadang dia suka juga bawa cerita yang kita. Ini satu cerita. Ada orang mari jumpa Tuan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Dia kata, Syekh, saya nak letak nama anak saya ni Naktal. Ni jaga dengan nama ni, Naktal. Tulis nama ni, cantik buat nama cucu. Naktal. Naktal. Nun kaf telam. Naktal. Syekh kata, mau ambil mana ni? Ambil mana nama ni? Tak ada dengar pula. Oh, dia kata ini nama saudara Nabi Yusuf AS. Mana ayat? Dia baca ayat Quran. Apa ni? Akhana Naktal. Akhana Naktal. Jadi akhana tu saudara kami, adik-adik Yusuf. Naktal. Syekh ketawa gelak dia. Naktal tu bukan nama saudara Nabi Yusuf. Itu nama kepada, kalau hantar mari Bunyamin, adik bongsu kita ni, kita boleh lagi satu timbangan. Seorang lagi, dia punya lagi, dia boleh tambah satu lagi. Itu mana Naktal. Dia pergi nama Akhana Naktal. Adik-beradik kita jadi nama Naktal. Saya kata balik cari nama lain. Tak ada masalah. Ini cerita. Jadi adalah benda-benda taraif dia panggil. Dalam kita duduk kuliah macam ni, ada juga cerita-cerita nakal. Itu pun pengajaran. Bukan makna dalam Quran itu Akhana Naktal. Biarlah, biasa. Mungkin dia baca, baru belajar 2-3 siri baru bahasa Arab. Jumpa Akhana, saudara kami Naktal. Betul dah dia kalau tengok sekali turun tu kan. Jadi Naktal tu bukan nama, itu nama satu timbang sukatan mana. Setiap orang dia bagi satu. Contohnya seorang 20 kilo dapat, 50 kilo kan. Jadi yang keenam, al-afatus sadisah. Penyakit yang keenam, as-sukhriyatu wal istihza. Tengok, as-sukhriyah wal istihza, iaitulah mempersenda dan mengejek-ngejek. Ini tak boleh. Di antara benda yang mari daripada lidah kita ini. Maksud mempersendakan di sini ialah mengaib dan menghina serta mendedahkan segala kekurangan dengan cara yang boleh menjadi bahan ketawa. Ini. Kadang-kadang ia dibuat secara mengajuk, sama ada melalui perbuatan atau perkataan. Kita ajuk orang berjalan, orang jalan sengit, kita buat, kan? Ataupun kecakapan dia. Kadang-kadang ia berlaku dengan isyarat dan lambaian. Maknanya kita isyarat aja, kenyuk mata kata orang. Itu semua tu termasuk dalam afatul lisan. Syarak melarang semua bentuk persendaan ini dan larangan tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu masuk dalam benda yang perli orang. Jadi hari ini kalau kita nak tengok para jemaah sekalian cukup dahsyatlah. Dalam kadang-kadang dalam kumpulan kita pun kita duk perli orang macam ni, kita buat kartun, buat ejekan, itu tidak tepat. Kerana kita boleh dedahkan kesalahan orang. Orang ni contohnya terlibat dengan ajaran Syiah.
Kan? Ajaran Syiah. Dia ada unsur tasyayyu', maki sahabat contohnya, kata wuduh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebutlah keburukan dia, tapi kita tak boleh nak perli dia sebab dia hanya seorang manusia, tapi kejahatan yang dia buat itu perlu didedahkan. Kena bezakan. Kadang-kadang dalam perbincangan cara sama-sama kita ada juga unsur-unsur al-istihza' was-sukhriyah. Yang al-afatus sabi'ah yang ketujuh, ifsya'us sir. Mendedahkan rahsia dan mungkir janji serta berbohong dalam percakapan dan sumpah. Semua perkara di atas adalah dilarang, kecuali beberapa perkara yang diharuskan sebagai rukhsah. Tanda. Kena adalah nota tu kecil-kecil. Rukhsah tu makna apa? Rukhsah makna kelonggaran. Rukhsah. Kalau pergi di Arab, kalau dia minta rukhsah tu, makna apa? Lesen kereta. Lain pula mana dia. Kalau kali kita jumpa polis kata hati rukhsah. Rukhsah tu maknanya lesen kereta. Jangan dia bagi kelonggaran apa pula ni. Jadi, dia minta rukhsah, kita masuk pergi berampak dengan polis. Kena faham dia punya istilah kan. Ini bahaya ni. Tanda sikit ni, suami-suami ni ada masalah sini. Semua perkara di atas adalah dilarang, kecuali beberapa perkara yang diharuskan sebagai rukhsah, kelonggaran, iaitu berbohong kepada isteri untuk menenangkan hatinya. Ni jangan salah guna ni. Ada orang sekarang dia panggil bohong sunat. Tak ada bohong sunat dengan isteri. Bohong kelentong ada. Jadi, dia kata apa? Siap bid 3 hari, saya nak pergi mesyuarat. Mana ni? Dia panggil dia overseas mesyuarat. Overseas. Maka dia pun naik lari. Rupanya dia nak pergi duduk dengan bini dia. Overseas sungguh, Pulau Pinang. Naik jambatan Pulau Pinang, overseas dah tu. Tipu ke tak tipu? Bohong ni, tak ada sunat sini ni. Lari. Jadi, yang betulnya, kalau nak menenangkan isteri, contohnya kita tengoklah isteri kita ni bad mood sikit tak? Puji. Salah. Saya tengok awak lagi masam, lagi comel. Padahal kita serabut dah tu. Tapi kata tu nak suruh bini pun, kena 2 kali puji, senyum lalu. Kau nak makcik-makcik kita ni. Allah kata, isteri dengan suami tu sudah cakap banyak. Tak? 2 kali puji, kena lalu. Tapi jangan terlebih puji. Ingatkan cerita terlebih puji dulu. Kau tak ingat dah? Lama dah tak sebut ni. Tak ingat dah? Hak dia pergi kursus motivasi. Pengkursus kata awak kalau isteri masak kat kena puji sikit. Ingat lagi kan? Dia balik pergi rumah. Tengok ada kuih kat dapur. Orang panggil nak beramal dengan ilmu yang belajar ni kan. Dia puji, sedapnya kuih, sedap, bagus awak ni gini-gini. Bini dia lagi puji, lagi masam. Jadi dia kata, mana pelik, ahli motivasi tipu aku ke macam mana ni? Dia marah kali motivasi, tak marah ke dia. Akhir sekali bini dia pun buka mulut lah. Dia kata, 20 tahun dah saya masak dengan awak. Tak pernah awak puji. Hari ni, jiran sebelah janda tu hantar kuih, kau puji melangit-langit ni kenapa ni? Rupanya ada masalah. Jadi masalah. Jadi kita jadi dengan isteri boleh berbohong di atas dasar nak menyukakan hati dia. Walaupun kita memang benda tu tak jadilah contohnya. Tapi kita kata juga biar dia tenang. Jangan duk menambahkan lagi sedih makcik kita tu. Dan juga berbohong di dalam wafil harbi, berbohong ketika peperangan. Itu memang kena. Pasal dalam kitab sirah kata al-harbu khid'ah. Perang itu tipu. Kalau macam mana boleh kita bagi tahu tepat tak? Boleh bagi tahu tepat siapa dia. Jadi dalam kitab ni pendek. Dalam cerita lain, cuba tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum contohnya, waktu Nabi nak perang Badar. Jadi Nabi kita berjalan, dia jumpa seorang pakcik tua tu. Dia kata, awak dari mana ni? Nabi tanya dia dulu. Lepas tu dia tanya Nabi, kamu dari mana? Dia kata, jawab saya soalan saya dulu. Jadi pakcik pun jawab soalan Nabi. Lepas tu dia kata, awak tak jawab lagi soalan saya. Dari mana? Nabi kata, nahnu mimma. Kami ni dari air. Pakcik pun tercengang, dah air mana ni? Kata. Jadi Nabi tak bohong. Air sungguh kita ni mari daripada air mani. Kan? Jadi selesai masalah dia. Sebab kalau Nabi beritahu kami daripada Madinah, pecahlah dia punya strategi. Abu Sufyan dapat kesan, ada tentera Madinah masuk sini, masuk ke Badar. Jadi banyaklah peperangan-peperangan ni kita kena belajar dia punya teknik. Kaedah dalam perkara ini ialah, tengok dia punya kaedah, tanda. Kita kena ada kitab tu tanda tepi kitab. Kaedah ni makna satu benda yang asas yang kita boleh masukkan di bawah dia beberapa isu yang berkaitan.
Setiap tujuan yang baik yang hanya dapat dicapai dengan berbohong, maka pembohongan itu harus dilakukan. Tapi kalau tak ada jalan lain, dia panggil tutup dah pintu lain. Kalau pasal bercakap betul pun tak boleh, kenapa nak bohong pula? Itu kacau gitu. Ini sekiranya tujuan yang baik itu adalah suatu perkara yang harus. Jika tujuan perkara yang wajib, perkara itu wajib, berbohong juga wajib dilakukan. Namun begitu, seboleh-bolehnya pembohongan adalah dijauhi. Jangan dibuat pembohongan. Tapi ada contoh di sini. Contoh ni saya ingat bahaya. Kita tak usah baca lah kot tak. Kannya belajar kan? Pandai pula lepas ni. Satu lagi dia panggil sindiran ataupun kiasan. Bahasa Arab kata at-ta'rid, al-ma'arid, at-ta'rid. Tengok nota di nombor 1 di bawah. Yang naskah ni. Naskah Darussalam ni. At-tauriyah, dia ada satu dia panggil tauriyah. Tauriyah iaitulah cakap berlapik dengan mempunyai makna tersirat. Ia berlawanan dengan tasrih, iaitulah bercakap terang. Dia panggil tauriyah ni cakap kona sikit. Tapi masih lagi tidak menipu. Cakap tu memang dia panggil ta'rid ni. Kiasan cara ta'rid dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna fil ma'arid manduhatun 'anil kazib. Sesungguhnya sindiran secara jarak jauh itu, jauhlah dia pusing itu. Dan kiasan itu dapat mengelakkan diri dari berbohong. Jadi kita kata ni biar kita tidak berbohong. Cuma kaedah tadi mesti diambil kira, harus menggunakan sindiran dan kiasan ketika ada keperluan. Jika tidak, maka hukumnya adalah makruh kerana ia menyerupai pembohongan. Ada nak bohong, tapi kalau perlu itu dibolehkan untuk selesai masalah. Antara contoh kiasan dan sindiran itu ialah apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah Rawahah ni sahabat, seorang penyair, ahli syair. Dia panggil syairul Rasul, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa pada satu malam beliau telah menyetubuhi hamba perempuannya. Halal, tidak jadi masalah, hak dia. Jangan pula salah anggap dia ni. Jadi hamba dia tu boleh digunakan. Harus halal menurut syarak. Perkara ini kemudian diketahui oleh isterinya dan menyebabkan dia naik berang. Tengok, tak pelik lah kalau zaman hari ni berambak pun tak. Zaman sahabat pun pula marah juga. Cuma orang perempuan hari nampak agak tenang bila keluar buku cerita-cerita yang tidak sahih tu. Cerita masyhur tapi palsu. Di antaranya cerita boleh payung Siti Fatimah tu. Oh, dia kata lega dia tu, tipu rupanya payung ni. Banyak ni orang perempuan kena kelentung ni. Makan buah tembikai, anak jadi comel. 4 kali bangun buang air dia malam. Dah makan tembikai banyak, nak suruh anak comel. Kesian kaum perempuan mengandung ni. Banyak kena tipu orang perempuan ni, kesian. InsyaAllah lah, kita terima Ustaz jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat kita yang hari ni bekerja, berusaha untuk mengeluarkan, dia panggil semak sebelum sebar ni. Pakat sokong itu, cerita. Sebab dia orang ni ambil cerita-cerita yang pelik ni, keluarkan dengan kenyataan bahawa ini tidak sahih, ini palsu dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi, apa jadi? Isteri dia marah. Dengan perasaan marah, isterinya mengambil pisau. Berat. Kemudian meluru ke bilik hambanya itu. Dan didapati suaminya sudah tidak ada. Jadi, nasib baik tak ada situ. Kalau tidak, berat juga kan? Dengan nada yang marah, isterinya bertanya. Tanya Abdullah ni, apakah benar kamu telah menidurinya? Abdullah berkata, tidak. Aku tak buat apa-apa pun padanya. Isterinya berkata lagi. Isteri ni orang cerdik, orang ngaji fiqh juga dia. Buktikan dia tu. Pergi baca Quran. Jadi kalau orang tak mandi lagi, mana boleh baca Quran? Yang ni bahaya ni. Hak tu kata malah nak ajar tadi tu. Tapi terlepas dah ni jadilah. Boleh hujah kalau orang perempuan dah. Awak betul baca Quran. Untuk membuktikan beliau tidak berhadas besar. Atau aku akan belah perutmu dengan pisau ini. Ni kedai best sungguh ni mocik ni. Setara ni nak. Abdullah pun baca. Nasib baik isteri dia pandai gitu ya, tak mengaji bahasa Arab molek. Dia kata, "Wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idza syaqqa ma'rufun minal fajri sati'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idza istasqalat bil kafirin al madadi'u arana al huda ba'da al ama fa qulubuna
bihi muqinatun annama qala waqi'u. Kalau dengar baca lagu ni ingat Quran kata. Oh, baca Quran dah tu dah. Abdullah Wahab ni penyair. Ini saja dia buat ni. Hafalah. Kalau ada masalah ke, kena hafal juga sebit dua syair ni. Mudah nak lepas kalau ada masalah emergency case dah. Kena ada juga ni. Kena hafal juga. Jadi Abdullah Wahab dia baca syair. Di sisi kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa membaca kitabnya Al-Quran. Jadi bunyi Quran lah tu. Ketika terserlah kebaikan dari fajar yang menyingsing di waktu pagi, lambung baginda jauh dari tilamnya, yang berjaga malam, sedangkan orang-orang kafir amat lena tidurnya. Baginda memberikan kami petunjuk selepas dahulunya kami sesat. Lalu hati kami amat yakin bahawa setiap yang baginda ucapkan itu pasti berlaku. Jadi bini dia pun bila mendengar syairnya itu, isteri pun jawab, amantu billah wa kazzabtu basari. Aku beriman dengan Allah dan aku bohongkan mata aku. Mana aku tengok tadi tak betul lah tu. Jadi alhamdulillah dia lepas jawapan dia. Jadi kena lama lepas ni ramai. Bila Wahid Taklim buka kelas mengaji syair ni ramai pakai hafal ni. Mudah nak cari hujah tak? Baik. Wa kana al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala dicari. Orang cari Ibrahim An-Nakhai. Dia ada. Dia berpesan kepada hambanya. Dia kata apa? Utlubuhu fil masjid. Dicari dia di masjid. Tengok. Ini cerdik. Ibrahim An-Nakhai ada di rumah. Hamba dia kata, tak kata dia tak ada. Betul tak? Dia tak kata Ibrahim tak ada. Kalau kata tak ada, bohong. Dia kata pergi cari di masjid lah. Biasa dia duduk di masjid. Jadi orang itu pun lagi ke masjid, cari tak jumpa juga. Ini sesama masalah. Ini di antara benda yang banyak lagi lah kalau nak belajar ilmu tentang al-ma'arij ni. Kadang-kadang penting untuk kita hari ni nak melepaskan benda-benda yang, contohnya kalau kita macam Imam Ahmad rahimahullah ta'ala waktu fitnah khalqul Quran. Fitnah, orang kata Quran makhluk. Orang pukul dia kuat. Ulama-ulama lain semua mengaku kalah. Dia angkat tangan dia. Quran, Taurat, Zabur, Injil, Quran, hazihil arba'ah makhluk. Dia kata, dia sebut je, Taurat, Injil, Quran, Zabur, Quran, empat ini makhluk. Empat mana? Empat jari dia. Dia tak kata kitab Quran makhluk. Empat jari makhluk. Itu ma'arid. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia kata, kalau aku kata juga, nanti orang salah anggap, seolah-olah Imam Ahmad ikrar. Pandangan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Jadi Imam Ahmad sabit, subutul jibal, kata orang, dia tetap pendirian dia seperti tetapnya bukit yang pejal. Imam Ahmad mempertahankan Al-Quran kalamullah. Sehingga dia dipukul. Itu saya cerita dulu kan, waktu Imam Ahmad dalam penjara, siapa yang beri nasihat kepada dia? Pencuri. Pencuri dalam penjara bagi motivasi. Imam Ahmad, kenapa aku tengok kamu sedih? Imam Ahmad kata, aku bimbang takut esok dipukul, aku tak tahan. Dengan pukulan aku akan kata Quran makhluk juga. Tak salah. Sebab dipaksa. Pencuri kata apa? Ya Imam, anta alal haq. Kamu duduk atas kebenaran, kamu takut. Aku yang duduk di atas kebatilan ini, mencuri ni. Dipukul, aku tak ngaku, aku curi. Takkanlah engkau alal haqi nak apa ni? Nak mengaku. Imam Ahmad kata, aku sentiasa berdoa kepada pencuri ini kerana dia memberi motivasi kepada kita. Sebab itulah kita tak boleh pandang remeh kepada orang. Kadang-kadang ada ilmu orang tu, walaupun dia lekeh, tapi ada benda yang dia boleh beri motivasi kepada kita. Baik, kita berpindah kepada penyakit yang keempat. Al-afatus taminah al-ghibah. Allahu Akbar. Inilah penyakit yang kita takut sekali. Sangat takut. Kerana bala dia, bencana dia sangat besar. Al-afatus taminah mengumpat al-ghibah. Dalam Al-Quran jelas termaktub larangan mengumpat. Bahkan Al-Quran telah mengumpamakan orang yang melakukannya seperti orang yang makan daging mayat. Makan daging aklil maitah, bangkai manusia. Dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang panjang ketika Hajjatul Wada, dalam khutbatul wada, Nabi kata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah, harta dan juga maruah di kalangan kamu adalah haram untuk disentuh
kepada kamu untuk mencerobohnya. Haram kepada kamu untuk mencerobohnya sebagaimana haramnya hari ini. Hari mana? Hari Arafah. Wa fi baladikum hadza, di negeri kamu ni, di negeri Mekah. Jadi Nabi buat bandingan dengan hari Arafah, hari haji dan hari di Mekah. Maknanya besar sangat dia punya tajuk ini. Tapi apa nak buat? Mungkin darah orang kita tak tumpah. Harta orang kita tak ambil. Tapi kehormatan diri murah ke mahal? Allahu Akbar. Hari ini sangat murah. Bercakap tak tahu apa. Abu Barzakh Al-Aslami meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. La taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Fa innahu man yattabi' awratal akhihi yattabi'u Allahu awratahu wa man yattabi'u Allahu awratahu yafsahu walau fi jawfi baitihi." Maksudnya hadis yang dimaklum tadi, hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maksudnya, wahai golongan yang mendakwa beriman tetapi iman tidak mantap dalam hati. Nasallallahu as-salamah. Kita minta selamat dengan Allah Taala. Janganlah kamu suruh mengumpat orang Islam. Jangan turuti mengintip-ngintip keaiban mereka. Duk cari penyakit orang. Dia panggil, hari ini bahasa kita panggil bongkar. Dia bongkar. Kita duk bongkar orang ni tak. Sesiapa yang menuruti, perhati dan mencari-cari keaiban saudaranya, Allah Ta'ala akan menuruti keaibannya. Sesiapa yang Allah Ta'ala menuruti keaibannya, pasti Allah akan membongkar keaibannya itu, walaupun ia tersembunyi dalam rumahnya. Ingatlah, ini satu penyakit yang cukup besar. Kita sudah baca banyak dalam kitab-kitab yang lain. Di antaranya para ulama mengatakan, Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala ayatun fil wara', seorang yang kemuncak dalam kewarakan. Kalau orang sebut bab wara', orang akan cari Ibnu Sirin. Syarat taat kepada mak dia. Kalau tengok Ibnu Sirin monyok orang panggil. Tak ceria dalam majlis tu, orang pergi tengok ada mak dia sebelah. Ada mak dia senyap, tak cakap. Sangat wara'. Ibnu Sirin dia kata akhirnya orang wara' ni masuk dalam penjara. Dipenjarakan. Dia kata, aku tahu dosa aku dipenjara hari ni sebab aku pernah kata kepada orang 40 tahun dulu, ya muflis. Itu je. Dia kata kepada orang, hey muflis, maka Allah Ta'ala masukkan dia dalam penjara selepas 40 tahun. Inilah dia panggil. Jadi kalau orang suka duk bongkar, duk cari aurat, duk mencari mendedahkan keaiban orang ini, Allah kata, Nabi kata apa? Yafdahuhu. Yafdah, bukan yafsahu, tu tukar. Tak tambah titik. Yafdahuhu walau fi jawfi baitihi. Allah Ta'ala akan dedahkan keaibannya walaupun dalam rumahnya sendiri. Kita jangan ingat. Inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Kita suka sangat bercakap hal orang. Kita ingat, kata di para ahli sejarah kata, kamu ada lidah, walinasi alsun. Orang lain pun ada lidah juga. Jadi kalau kita boleh cakap hal orang, orang tak boleh cakap hal kita. Boleh. Kalau kita nak bongkar orang, kita bersedia untuk dibongkar kita juga. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis lain pula, Iyakum wal ghibah. Hadis ini diriwayatkan, tanda situ ada masalah sikit dari sudut sanad dia. Pasal itulah pengarang kita pun tak letak matan dia. Jadi ada riwayat ni lemah, tanda situ dhaif. Jauhkan diri dari mengumpat, kerana sungguhnya mengumpat itu lebih buruk daripada berzina. Seseorang itu mungkin berzina dan minum arak, kemudian dia bertaubat, dan Allah Ta'ala terima taubatnya. Sedangkan orang yang mengumpat pula tidak akan diampunkan oleh Allah, sehinggalah orang yang diumpat itu memaafkannya. Wal'iyazubillah lah. Jadi ini masalah. Cuma kerana itulah para ulama menilaikan hadis ini isnadnya dhaif. Kalau tidak, memang berat kita. Banyak mana kita mengumpat daripada kita hidup atas dunia ini sampai hari ini. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika membincangkan tajuk ini mengatakan bahawa mengumpat itu kita kena minta maaf. Bolehlah kita maaf secara terbuka, kecuali dalam perkara-perkara yang khas. Contohnya kita menjatuhkan dia. Kredibiliti dia jatuh dengan sebab fitnah yang kita buat, maka ketika itu kita kena pulihkan balik kedudukan dia tu. Barulah orang ni boleh selamat insya-Allah. Sayyidina Ali bin Husain, qala Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma,
Tengok. Kita pun panggil Ali bin Husain, cucu Nabi ni. Ali Zainal Abidin. Berkata, jauhilah mengumpat, kerana sungguhnya ia merupakan lauk pauk anjing-anjing manusia. La haula wala quwwata. Iyyakumul ghibah fa innaha idamu kilabin nas. Jadi kalau kita nak jadi anjing makan lauk manusia ni, masuk dalam game mengumpat. Hadis-hadis dan asar, tahu mana asar? Asar tu makna kata-kata sahabat dan tabi'in yang berkait dengannya amat banyak dan begitu masyhur. Sehingga Ibnu Abi Dunya tulis sebuah kitab, Afatul Lisan, Zammul Lisan. Makna mengumpat. Ni, tulis. Lepas dia cerita mengumpat, baru dia bawa definisi. Tulis kat tepi kitab tu, takrif mengumpat. Kalau kita ni, kita tahu mengumpat tu kan. Tapi apa dia punya definisi dan apa dia punya takrif. Ini sangat penting untuk kita jauhkan diri daripadanya. Makna mengumpat itu, antazkura akhakal ghaib bima yakrahu iza balaghahu. Kamu menyebut mengenai saudara kamu di belakangnya dalam perkara yang dia benci kalau dia tahu. Apa saja kita cerita hal orang, kalau dia tahu, bahkan kalau kita kata mana makcik tu, makcik mana? Makcik beg besar tu kita kata tak. Kalau dia mari kuliah agak beg dia besar selalu. Kalau dia tahu, dia marah tak marah? Dia marah, itu mengumpat. Ia berlaku dengan menyebut kekurangan yang terdapat pada badannya seperti bermata rabun. Mata rabun dia tu tak nampak tu dia tu. Wal awar, mata kesek ni mata julingnya. Mata sebelah. Kepala botak je. Apa dia? Mak botak, tak ada rambut. Ataupun yang tinggi sangat, yang rendah sangat dan sebagainya. Itu semua tu sifat-sifat kejadian manusia kalau dia marah. Kalau dia marah, tak boleh kita sebut benda tu. Ingat hadis Aisyah yang Nabi tegur tu kan? Bila dia kata kepada Hafsah, qasirah, maknanya pendek Hafsah. Nabi kata, Aisyah, cakapan awak tadi, kalau masuk dalam laut, bergelora dia. Kalau masuk dalam tempat kita ni, tsunami jadinya. Ataupun menyebut kekurangan pada keturunan. Seperti bapaknya seorang Nibti. Nibti ni bapak mengikut Fir'aun tu. Bapak dia Hindi. Ada juga Hindi sini. Mana Hindi ni orang India. Kalau kita nak mengaib lah, kalau dia keturunan memang dia India, dia tak akan marah dah. Nak marah mana dia India. Bapak dia seorang fasik lah, ataupun hina dan lain-lainnya. Anak siapa dia tu? Anak dia tu. Jadi kita sebutlah macam ni. Atau menyebut kekurangan pada akhlaknya, seperti perangainya jahat, kedekut, sombong dan sebagainya. Begitu juga menyebut kekurangan pada pakaiannya, seperti dia memakai baju labuh, berlengan luas dan berpakaian kotor. Ini semua ni mengaibkan kalau benda tu aib. Dalil kepada perkara ini ialah jawapan Nabi SAW kepada seorang laki-laki yang bertanya berkenaan makna mengumpat. Orang tanya mal ghibatu, apa mengumpat? Nabi kata apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Mengumpat itu, kamu menyebut berkenaan saudara kamu dalam perkara yang dia benci, dia tak suka. Mana kalau dia dengar, dia tak suka. Itu mengumpat. Sahabat ni minta lagi penjelasan, pencerahan sekarang ni. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah. Dia tanya, bagaimana pula jika perkara tersebut memang ada pada saudara itu? Memang hak saya kata tu memang betul, bukan tipu. Nabi kata apa? Qal sallallahu alaihi wasallam in kana fi akhika ma taqulu faqad tabtah. Sekiranya saudara kamu memang seperti yang dikata, maka kamu telah mengumpatnya. Maknanya kalau hak dia kata tu betul, mengumpat. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan jika tidak ada pada saudaramu, tak ada hak kita kata tu, maka kamu telah memfitnahnya. Tanda tuan-tuan, hadis ni riwayat Muslim. Kalau boleh disebar luaskan, diviralkan hadis ni. Tulis. Siapa yang kaji menulis tu, tulis je. Tulis besar. Hantar semua dalam semua grup. Ni. Takrif mengumpat ni. Jadi nampak ada orang bercakap hal orang, puh balik hadis ni. Biarlah 10 kali sehari pun, kita duduk puh hadis ni. Biarnya baca tengok. Maknanya sebut benda yang memang ada pada orang itu mengumpat. Kalau tak ada, fitnah. Kita duduk bincang hak orang ni, kita hidup di antara dua tu je. Mengumpat, fitnah. Mengumpat, fitnah. Maknanya tak ada benda yang boleh.
Yang bolehnya ada. Lepas ni kita masuk dalam tajuk 6 perkara yang dibenarkan untuk kita bercakap hauran. Itu sangat sempit lah, skop dia sangat sempit. Hadis ni dalam Muslim dan Abu Daud dan lain-lain. Ketahuilah bahawa setiap perkara yang membawa kepada maksud cemuhan adalah termasuk dalam makna mengumpat. Sama ada ia berbentuk perkataan atau selainnya, seperti mengenyit mata, membuat isyarat atau menulis. Jadi hari ni menulis lah paling banyak dah. Kadang-kadang saya tak tahu dalam grup ni, dalam handphone kita ni, kan ada gambar lidah jelek, mata kenyit. Itu pun mengumpat humlatil lubazah, walaupun kartun yang kita hantar. Sebab kita pilih benda tu bermakna itulah isyarat yang kita nak kata. Banyak benda kena cari kerja saja kita hari ni tak. Kerja nak bagi pahala kat orang. Tulisan adalah lidah yang kedua kepada seorang manusia. Dia anggap kalau kata bercakap, dia kata saya tak cakap, saya tulis. Samalah tu. Sebab tulisan itu dianggap lidah yang kedua. Seburuk-buruk jenis mengumpat ialah dilakukan oleh golongan zuhud yang riak. La haula wala quwata illa billah. Ni puak kita ni puak baik-baik ni, hak juruh-juruh kata orang ni. Mengumpat orang baik. Tanda sikit. Dia punya tanda, tajuk kat tepi tu, dia panggil mengumpat orang soleh. Sedap, berat juga kita ni. Mengumpat orang tak soleh tu, memang gitu dah. Tapi hak orang soleh ni masalah. Contohnya, apabila disebut kepada mereka berkenaan seorang insan yang kerap bertemu raja. Dia ni kuat ni. Selalu pergi jumpa PM, kita kata tak? Jumpa tuanku ni. Mereka lalu berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengan berdampingan dengan raja atau pemerintah. Lalu menghina diri kerana inginkan habuan duniawi. Tengok. Hina diri kerana habuan duniawi. Jadi kita tak tahu dia pergi buat apa. Saya jumpa dengan seorang orang hebat di Malaysia. Kalau saya sebut nama, semua orang tahu. Kenapa berlaku dia? Sangat kontroversi. Hebat. Bila saya minum sebelah dia, saya duduk cerita, kita ni, apa dia yang kita, sumbangan yang kita boleh beri. Dia kata, Alhamdulillah saya, dengan jawatan yang saya pegang ni, saya nasihat daripada orang kampung sampai ke paling tinggi di Malaysia. Paling tinggi. Dia pergi nasihat. Saya tak boleh sebut lah, tak boleh dedahkan rahsia nasihat. Sebab nasihat itu nama dia, Imam Syafi'i kata, kalau pergi jumpa cara senyap-senyap itu nasihat. Tapi kalau pergi istihar, kita punya nasihat, itu nama dia mengaibkan. Tak boleh. Jadi dia pergi, saya pun terkejut, subhanallah. Berani orang tua ni, Allah yahfazu, Allah Ta'ala jaga dia. Dia pergi nasihat. Dia pergi nasihat, suruh tudung, suruh pakai tudung, suruh apa ni, kita seorang muslimah kenapa tak boleh pakai tudung. Jadi suami dia pun tegur juga bini, suruh pakai tudung contohnya. Jadi tak pakai-pakai juga, itu kita dah lepas tanggungjawab. Nak kata apa? Baik. Saya kata jazahullah khairan. Jadi tapi kalau kita tengok orang tak baik, kita berkata, hak segala puji bagi Allah Ta'ala. Kerana kita ni tak masuk, memang kita tak boleh pergi pun. Kalau orang panggil, nak pergi juga istana, kata nak pergi. Berasa juga nak pergi tak? Tengok. Ini. Dia panggil ini, mengumpat orang baik dengan cara doa. Atau, mereka berkata, kami berlindung dengan Allah dari kurang perasaan malu. Atau kami mohon kepada Allah agar menghindarkan kami dari penyakit itu. Jadi, bila tengok orang buat maksiat, kita duduk kata ke orang tu. Kata-kata mereka itu mempunyai serampang dua mata, iaitulah mencemuh orang lain dan memuji diri mereka sendiri. Ada juga, Alhamdulillah lah, saya ni tak masuk dalam kumpulan tu. Kumpulan yang duduk buat benda tak baik tu. Jadi kita Alhamdulillah lah. Jadi Alhamdulillah cukup. Tak suruh duduk sebut orang tu. La ilaha illallah. Ini masalah mengumpat orang baik. Boleh jadi, ada di antara mereka apabila diceritakan perihal seorang, lalu dia berkata, tanda ni, kasihan dia. Dia telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit yang kronik. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kami dan juga dia. Hak kronik tu tak apalah. Semoga Allah Ta'ala ampunlah. Sebab dia buat dosa banyak tu lah. Ini dia panggil cara nak macam nak puji kan. Tapi ada unsur lain di belakang tu. Di sebalik tabir tu. Jadi maknanya, muncullah Allah Ta'ala bagi sakit dia tu. Kalau tidak, banyak lagi botol agak dia minum. Jadi nak kata macam tu sebenarnya. Tapi ada orang panggil cakap berlapik. Kata-kata sebegini nampaknya seperti doa. Tetapi tersirat dalamnya tujuan yang tidak baik. Jadi ada unsur mengumpat. Orang yang mendengar umpatan juga. Dengar ni. Ni, kita duduk dengar ni. Dengar ni. Dengar tak campur apa. Senyap je. Boleh tak boleh? Kita duduk dalam grup orang mengumpat. Kita pun tak keluar. Tak left.
Boleh tak boleh? Sudah. Orang yang mendengar umpatan juga dikira sama-sama bersubhat. Subhat. Dia tidak terlepas dari dosa mendengar umpatan tersebut, kecuali jika dia mengingkarinya, sama ada dengan lidahnya atau dengan hatinya, jika dia bimbangkan keselamatan dirinya. Jadi kita engkarlah. Kalau paling tidak pun, kita nak engkar tak mampu, engkar dengan hati. Sekiranya dia mampu bangun meninggalkan orang yang mengumpat, atau memotong cakapnya dengan membawa tajuk lain, dia mesti melakukannya. Jadi dengar orang mengumpat, kita tukar tajuk. Tukar tajuk lain. Allahu Akbar. Kita tukar tajuk yang tak menyentuh orang lain. Tak? Kita kata Alhamdulillah jurubu habis dah kita Malaysia ni. Bolehlah nak pergi pasar pagi. Oh betul juga ni. Lama tak pergi pasar pagi. Contohnya tak? Boleh lagi ngaji kuliah. Jadi lari tajuk. Cuma saya nak kaitkan, ni cerita umum sangat. Kita ni kalau tak kait dengan cerita hidup atas dunia ni, orang panggil cakap benda lama ni. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam grup ni. Ada tak ada orang dalam grup kita orang mengumpat? Ada ke tak? Bukan cakap ada. Sangat ada. Kita tegur tak tegur? Tegur ke tak? Tak tegur. Sokok angkat ibu tangan ada. Jadi sama ada kita angkat ibu tangan, maknanya kita menyokong dah perbuatan mengumpat tersebut. Atau kita diam, jadi syaitan akhra, syaitan bisu. Jadi kalau nak selamat, tulis itu, minta maaf lah. Saya tak pandai nak join sekali dengan tajuk-tajuk yang dibincangkan sini. Assalamualaikum, keluar tu je. Habis cerita. Saya nak keluar ni, Google lama-lama ni. Saya mana join sekali. Ini masalah hari ni, masalahnya berlaku. Pasal itulah bila ada program baru, dia panggil Telegram. Telegram ni bagus. Kita hantar je, orang tak boleh kacau kita. Itu selamat. Kalau tidak, konsep macam-macam dalam tu. Gambar merah marah. Gambar pun ada merah, muka marah. Muka marah. Kena tak tu. Mana ada bantahan lah tu. Boleh juga. Sekurang-kurangnya ada biar orang terpaksa. Merah. Lepas tu kalau nampak dia tak dengar juga, post hadis tadi. Hadis ni pakat tulis belakang tulis, buat macam kad gitu, macam bitaqah, macam apa ni, kad lah. Apa-apa saja, hantar balik. Nampak tak dengar tu, hantar. Berat kita ni. Mengumpat, dengar orang mengumpat. Kalau kita tak engkar, maknanya kita setuju. Kena engkar, kok mana pun. Sabda Nabi SAW ni, diriwayatkan Nabi kita bersabda adil. Diriwayatkan. Hadis ni betul diriwayatkan. Isnaduhu dhaif, mana hadis dhaif. Man uzilla indahu mu'minun wa huwa yaqdiru an yansurahu azallahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq. Allah berat ni tengok. Dengar ni. Walaupun hadis ni dhaif tapi unsur dia tu besar. Sesiapa yang hanya melihat saja, orang mukmin yang lain dihina di hadapannya. Kita tengok orang lain dihina, orang cakap kawan-kawan kita. Kita tahu orang ni orang baik. Masya Allah, tabarakallah kan. Sedangkan dia mampu menolongnya. Kita mampu sekat penghinaan tersebut. Kita larang. Allah Azza wa Jalla akan menghinanya di hadapan sekalian makhluknya pada hari akhirat. Jadi hadis ni sanadnya lemah. Tapi tidak sampai peringkat maudhu', maknanya masih lagi boleh diterima. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, man hama mu'minan min munafiqin ya'ibuhu ba'athallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamati min nari jahannam. Siapa yang melindungi mukmin yang lain dari seorang munafik yang memalukannya. Kita dengar orang ni duk hina orang kita lindungi dia. Kita bela dia. Allah akan mengutuskan malaikat menjaga badannya dari disambar oleh api neraka pada hari kiamat. Jadi hadis ni riwayat Imam Abu Daud, ada dalam muhakkik ni kata sanadnya hasan. Jadi artinya kita kena menjadi pembela kepada saudara kita. Kalau kita tahu dia baik, bela lalu. Hari ni teruk kita ni. Kadang-kadang orang pergi ceramah di masjid, kutuk sahabat kita. Tak ada orang satu masjid bela dia. Bulan depan panggil pula. Ini jadi masalah kita ni. Kenapa bagi tempat kepada orang-orang yang pencerca orang ni yang suka sangat, kalau ceramah, dia cerca orang. Anda senang ya kalau orang puh mari dia tu, ustaz, dia cerca ustaz. Saya kata, alhamdulillah lah. Kalau dia dengan sebab dia cerca saya, dia boleh bercakap mungkin. Kalau tak cerita kita, boleh jadi mati, dia punya idea hilang. Jadi,
dapat juga dia ceramah lagi. Kata apa kalau tidak, susah juga dia. Seorang yang bernama Amru bin Utbah. Amru bin Utbah. Siapa dia ini? Melihat hambanya sedang duduk bersama seorang laki-laki, bercakap-cakap mengenai orang lain. Dia dengar hamba dia cakap dengan orang lain. Dia kata apa? Lalu dia menegur hambanya itu dengan berkata, celaka kamu. Bersihkan telingamu dari mendengar perkara yang keji, sebagaimana kamu bersihkan diri kamu sendiri dari kata-kata buruk itu. Jadi sampai begitu sekali. Dia marah kepada hamba dia, dengar orang duk cakap tu. Orang yang mendengar sama-sama bersyubhat dengan orang yang berkata. Apa yang berlaku ialah dia orang yang sedang bercakap itu mencurahkan segala keburukannya kepada ruang-ruang kosong dalam hatimu. Jadi hati kita ni tak tahu apa sebenarnya. Tapi bila orang cakap buruk hal orang, kita masuk juga dalam hati kita. Betul sungguh ni. Kadang-kadang saya nampak dia ni macam lain macam ni. Ada tak ada perasaan? Ada kita. Kepada sekiranya kata-kata bodoh itu dapat dibalas balik oleh orang yang diumpat, pasti dia akan merasa gembira, dan orang yang mengumpat tadi akan merasa sengsara pula. Terdapat banyak hadis yang membincangkan tentang hak sesama Muslim. Ia telah diterangkan dalam Kitabus Suhbah, kitab adab bersahabat. Jadi rujuk baliklah dalam siri yang lepas. Jadi Tuan Syekh kita ni pun cerdik juga. Takkan dia nak ulang yang sama kan? Tamatlah perbincangan kita dalam bab afatul lisan secara yang ke berapa tadi? Yang ke-8. Belum tamat lagi. Ini dia panggil selingan baru ni. Selingan masih lagi di bawah perbincangan isu mengumpat. Faslun fi bayanil asbabil ba'ithati 'alal ghibati. Allahu akbar. Fasal pada menyatakan faktor-faktor mengumpat. Sebab apa orang yang ini mendorong seorang itu nak mengumpat? Wa zikri ilajih, dan cara-cara nak mengubatinya. Jadi kita ni dia tak bagi penyakit saja. Penyakit dia akan sebut ilaj. Ilaj itu maknanya ubat. Yang pertama, tanda situ. Terdapat banyak faktor yang membawa kepada berlakunya umpatan. Antaranya ialah satu, untuk meredakan perasaan marahnya terhadap saudaranya atas sesuatu sebab. Bila kita nak marah ke orang, dia panggil at-tashafi. Tashafi ni orang panggil lepas geram. Apabila kemarahannya memuncak, dia akan mengumpat saudaranya itu untuk meredakan kemarahannya. Siapa dia ada depan dia, dia akan disebutlah keburukan kawan tu. Nyanyi. Al-sababus tsani, sebab yang kedua dipanggil muwafaqatul aqran. Hak ni dalam grup ni. Sebab apa kita tak mahu keluar, dia panggil murafaqatul aqran, nak mengiya, meraih serta ambil hati kawan. Kan aku bangun kan, kecil hati pula kawan ni. Tak. Kan aku keluar daripada grup ni, kawan-kawan kata sombong pula, sedangkan dia duk mengumpat. Tengok, kita tak berani jadi faktor mengumpat tu kerana ambil hati orang. Nak jaga hati orang, kita tak jaga hati orang yang diumpati, dan kita tidak jaga hati malaikat yang duk tulis kita duk mengumpat. Dia berpendapat jika ditegur ketika mereka sedang merendah-rendahkan maruah seseorang atau dipotong perbualan mereka, mereka tentu merasa tertekan lalu merenggangkan diri daripadanya. Ini puak-puak wali tu tak boleh duduk dengan dia. Orang akan kata kita. Sedang bersikap demikian dirasakan bahawa dia telah menolong mereka secara tidak langsung dan menganggap itu adalah intipati pergaulan yang baik. Inilah dia panggil best friend. Mana dia mengumpat depan kita pun kita hanggup juga. Ini masalah. Ini punca manusia jadi mengumpat. Kalau kita tak nak bercakap pun, kita duk hanggup orang mengumpat tu, kena. Allahu akbar. Banyaklah kadang-kadang kita penat. Semalam ada satu grup, dia masuk saya dalam tu. Saya pun nak tubik dah ni. Tapi tengok dulu dia kata apa. Bila ada ustaz keluar, dia kutuk lalu dalam tu. Inilah standard ustaz kita. Jadi jawab dia, ada ustaz lain kat bawah tu. Dia kata, Ana tak keluar, tapi saya nak tanya, apa makna awak tu, cakapan? Mana membuat grup ni untuk kamu nak kutuk ustaz-ustaz yang kamu masuk ke nama?
Dia sedangkan kamu tak minta izin pun, tak tanya khabar pun ustaz. Boleh tak saya masuk ustaz sebagai rujukan dalam ni? Tak ada. Jadi ustaz ni orang masuk tak minta izin, kita keluar pun tak boleh minta izin lah. Keluar, dia kutuk lalu dia tu. Dia kata inilah standard ustaz kita. Pentingkan diri, jadi kutukkan banyak. Oh kata ramanya pahala boleh ke dia ni. Habis ustaz boleh. Saya pun tak keluar lagi. Nak tengok dia ada kutuk ustaz ke mana. Lepas ni kita nak puh hadis tu, hadis tadi tu. Duduk kerana maslahah, bukan duduk kerana nak sokong dia tu tak? Nak tengok ini perangainya. Subhanallah, manusia hari ni. Pelik. Jadi yang ketiga, sebab yang ketiga, ingin mengangkat diri sendiri dan merendahkan orang lain. Dia akan berkata orang itu jahil, lembab, cetek pemahamannya dan sebagainya. Tujuannya hanyalah untuk menonjolkan kelebihannya. Konyolnya dialah orang yang lebih alim. Ni banyak cerita ni. Saya kalau nak dengar nak hak sampai dengan anak saja pun banyak cerita. Wah, dia kata ustaz tu ada PhD pun tak reti tu. Sedap. Dia tak ada apa-apa. Di SMU pun tak ada. Tapi dia condemn kita. Dia kata ustaz ada PhD syariah pun tak reti apa tu. Kata betul dah. Kadang-kadang orang mari beritahu saya kata ginilah. Orang dia pergi buat jugalah PhD tu. Nak tahu mudah ke payah. Jadi apa sebabnya? Nak dia kononnya orang tu tak reti. Jadi kita tak usah dah condemn apa ni orang. Ya. Kalau kita tak ada benda tu tak usah nak cakap. Sebab itulah kalau saya komen orang saya kat sekarang ni. Sebab kalau dia ada kita ada juga. Gitu. Tujuannya hanyalah untuk menonjolkan kelebihannya, kononnya dialah yang lebih alim. Demikian juga ia lahir dari sifat dengkinya terhadap orang yang dipuji dan disayangi oleh orang ramai. Lalu dia membuat umpatan sebegitu untuk menghilangkan kelebihan orang tersebut. Tak jadi apa ustaz tu. Gini. Mana dia cuba nak masukkan satu benda dalam hati orang bersimpati ni supaya lari. Jadi akhir sekali dia sajalah yang ditaksubkan. Maka itulah anda tengok orang-orang ajaran sesak ni, ajaran-ajaran yang pelik-pelik ni, memang dia condemn orang supaya pengikut dia kata dia ya betul. Tak dengar lagi cerita sini kali belajar sampai tak faham. Dengar dah? Ini sanak baru ni. Baru boleh. Dia ada orang tu dia kata saya ni ustaz Haji. Saya pergi belajar dengan ustaz fulan dia sebutlah. Sampai saya tak faham. Bisa ustaz tu kata pakar dalam bidang tasawuf. Kata ada juga orang pakar mengajar sampai tak faham. Ini cerita dia. Yang seorang lagi pula dia telefon saya, dia kata ustaz, saya nak bagi tahu ke ustaz ni saya sekarang ni dah tak solat lagi. Saya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu solat. Dulu jaga solat betul-betul. Saya baru jumpa seorang guru mursyid. Bukan NGO mursyid ni, jangan salah nama. Punah pura-pura kita ni. Guru mursyid ni kata, selagi dia tak kenal diri, kita tak kenal Tuhan. Dia baca hadis palsu itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Jadi saya belum kenal diri, jadi saya tak kenal Tuhan, jadi tak boleh solat. Tapi tak masuk dah dia. Kita argue dia lama. Syekh ni mursyid, syekh ni. Kata syekh ni makan apa tak tahu pula ni. Ini masalah. Sampai peringkat dia boleh taksub pada syekh. Cahaya ke benda lagu tu. Saya kata Nabi pun tak pernah tinggal solat. Syekh awak boleh tinggal solat pula dah. Tak ada nak buat. Jadi syekh ni pula terlebih kenal Tuhan, dia panggil makam makrifat, tak payah solat pula. Jadi gen dia akhirnya tak solat belaka. Tak solat belaka. Dua-dua tu tak payah solat. Kita nak ngaji syariah ni, ahli setara mana pun, kena solat lagi sebab makam belum sampai. Berat buat kita ni. Saya kata kalau saya mengajar makam tak payah solat ramai orang ikut tak. Ikut. Hari ni orang mengajar solat hormat waktu pun cukup ramai orang. Setuju benar ustaz hormat waktu. Berbulan-bulan duduk di hospital hormat waktu solat. Hormat waktu, pakai tak semaya dah. Malah ada orang tanya, macam mana nak buat ni? Kata tak boleh, dia kena solat. Hormat waktu apa dia? Orang hormat waktu ni orang naik parachut, tekak di atas pokok. Dia nak turun ambil air pun tak boleh, debu pun tak ada. Ketika itu hormat waktu di situ. Sebab dia tak boleh nak buat apa dah. Kan? Nak ada kiblat pun tak boleh. Semua benda tak boleh. Ni kita duduk atas tanah, duduk atas bumi, atas rumah. Ini dipanggil bala. Jadi, isunya, puan-puan ni, dia suka condemn orang. Jatuh orang dia jatuh pasah, nak naik dia sendiri. Kita pun jangan ada umpat orang lah. Cerita tu pun tidak disebut nama, tapi itu dia panggil ibrah kepada peristiwa yang berlaku. Yang keempat, al-la'ib wal hazal. Bermain-main dan berlawak jenaka. Ini punca besar ni. Kita main orang kerana nak main-main ni. Dengan lawak jenaka ni. Dia menyebut pelbagai perkara yang dapat mentertawakan orang ramai dengan cara mengajuk atau mengejek-ngejek seorang lain.
Tengok nombor 1 bawah ni. Nota. Pelakon dan pelawak yang merupakan profession yang popular masa kini. Dia kata apa? Masuk buat ni. Raja lawak ni, raja kabut ni. Karut belakang tu. Sehingga kan ada manusia yang menjadikannya satu profession. Jadi satu pekerjaan bagi dia. Kerja lawak. Orang panggil lawak jenaka tak? Kerja lawak. Kita pun panggil dia tu. Nak suruh orang mari panggil lawak jenaka. Pergi dengan orang jual ubat pun cukup dah. Ngambil duit dia panggil pok ni mari. Untuk mengatasi gejala ini. Ni tulis kat tepi. Dia kata al-ilaj wa amma al-ilaj. Saya kalau baca kitab terjemahan letih sikit kalau tak ada yang ori yang asal. Sebab dia tak ada, patut ada tajuk sini. Patut dia tulis tajuk besar, cara mengubati penyakit tadi. Tuan-tuan kena tulis sendirilah kat tepi nota tu. Untuk mengatasi gejala ini, orang yang mengumpat hendaklah mengetahui bahawa dia sentiasa terdedah kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah salamah. Dan segala kebaikan yang dilakukannya itu akan dipindahkan kepada orang yang diumpatnya. Cukup dah dua ni. Ada kalau ada yang pen warna tu tanda merah kat bawah ni. Maknanya kita mengumpat ni yang pertama, kita dapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala kita bagi pada orang tu. Jadi ada orang ulama-ulama besar di kalangan tabi'in, bila orang kata ke dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku pahala yang aku tak buat. Jadi kita pun jawab lagi tu. Kalau dengar orang mengumpat kita, mesej lalu dia, terima kasih. Terima kasih ke apa? Aku hari ni baca Quran belum lagi, zikir pun tak banyak, puasa sunat pun tidak. Kalau mu tu beri pahala kat muncul lah. Teruskanlah upak saya. Kata gitu dah. Berhenti dia. Dia pun saya juga ke pahala dia tu. Kata sayang. Sekiranya kebaikannya sudah habis, kejahatan orang yang diumpat itu pula akan dipindahkan kepadanya. Jadi dia tulis tepi itu, dia pilih seperti hadis al-muflis. Hadis al-muflis. Kan ada dalam hadis muflis yang sahih tu. Nabi tanya siapa dia muflis. Sahabat kata orang tak ada duit lah. Nabi kata tak. Muflis di kalangan kami, orang yang mari bawa pahalanya banyak, tapi sampai di akhirat esok, dia diumpat orang ni, mana pahala dia beri pada orang, akhir sekali habis pahala, dia ambil dosa orang tu, dia campak atas kepalanya, summa turiha finnar, kemudian dicampak dalam neraka, wal-iyazubillah. Sesiapa yang menyedari hakikat ini, nescaya dia tidak akan mengumpat lagi, insya-Allah. Jadi kita pun letaklah depan mata kita. Yang pertama sekali mengumpat, Allah Ta'ala murka. Yang kedua, pahala kita habis. Tuan-tuan rasa kaya kau kita ni pahalanya? Rasa kaya? Kau rasa miskin? Tapi saya tengok macam kita rasa pahala, macam pahala tu ni, kaya. Sebab kita dah ngumpat orang, itu mana kita pahala kita ke orang. Lepas kalau kita buat pahala pun, nak bagi ke orang juga. Tak, sedekah orang ni apa? Habis, tak usah habis Nabi. Bui belakang, Nabi Khidir pun bui, Nabi kita Muhammad SAW bui. Apa sah? Habis orang bui. Ni apa yang tinggal pada kita ni? Berat lagi ni. Dia juga sepatutnya memikirkan tentang kekurangan diri sendiri dan coba untuk memperbaikinya. Dia adalah berasa malu untuk mengaibkan orang lain kerana dia sendiri banyak keaibannya. Jadi kita kena ingatlah. Kita sendiri pun comel ke kitanya juganya. Kata-kata syair. Fa in ibta qauman billadhi fika mithlahu fa kaifa ya'ibun nasu man huwa a'waru wa in ibta qauman billadhi laysa fihim fadzalika 'indallahi wan nasi akbaru. Kena baca Arab baru jadi syair. Jika kamu mengaibkan manusia, sedangkan kamu juga seperti mereka. Maknanya kita banyak juga cacatnya, kan? Bagaimana seorang yang buta sebelah matanya boleh mengaibkan orang lain? Ini kan. Jika kamu mengaibkan seorang dengan menyebut sesuatu sifat yang tiada padanya, itu sebenarnya dosa yang lebih besar di sisi Allah dan juga manusia. Allahu Akbar. Ambillah kata-kata ni. Letaklah kat mana-mana pun, biar kita nampak bahayanya kerja duk mengumpat orang ni. Sekiranya dia menyangka dia tidak mempunyai sebarang keaiban. Ni. Tadi, ini semua ni motivasi ni. Wa in zanna annahu salimun minal uyub. Kita kata kita tak ada aib, pasal tu kita berani mengumpat orang. Orang tak boleh nak kritik kita. Tak boleh nak bongkar kita. Sepatutnya dia menumpukan perhatiannya untuk bersyukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang dikurniakan kepadanya. Jadi kalau kita tak ada aib, kita syukur pada Allah Ta'ala.
Jangan cemari diri dengan melakukan keaiban yang paling buruk, iaitulah mengumpat. Jika dia sendiri tidak mahu dan tidak suka diumpat, begitulah juga seharusnya dia tidak suka mengumpat orang lain. Dalam bahasa Arab dia panggil mandakaduk. Siapa dia pukul orang, orang akan pukul dia. Ini siapa dia? Dalam lain dia kata kama tadinu tudan. Sebagaimana apa yang kamu buat, itulah orang akan bayar. Jadi kita kena beringatlah benda-benda macam ni. Banyak benda yang kalau kita tak teringat, kita pun suka lalu buat benda-benda mungkar ni. Dia juga adalah melihat faktor pendorong kepada mengumpat dan berusaha untuk mengatasinya. Jadi faktor pendorong kita tadi ada berapa? Ada 4 yang disebut dalam kitab kita di atas tadi. Rawatan kepada suatu penyakit ialah dengan mencegah punca-punca yang menyebabkan ia berlaku. Kita telah menyenaraikan beberapa faktor tersebut di atas dan kita kena berusaha untuk mencegahnya. Penyakit marah harus dicegah dengan cara-cara yang akan kita utarakan dalam babnya nanti. Jadi babul ghadab akan masuk nanti insya-Allah. Sikap untuk meraihkan teman. Dia panggil muwafaqatul julas. Meraihkan kawan-kawan. Walaupun dalam perkara yang tidak baik, harus dirawat dengan mengetahui dan meyakini bahawa Allah amat murka kepada siapa yang hanya mencari keredaan manusia, walaupun dengan kemurkaan Allah. Jangan. Manusia suka lagi kita. Sedap dia tu. Kalau kita pergi rumah dia 40 orang malam boleh. Pasal duduk mengumpat orang. Dan beritahu majlis kita majlis dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya dia berani memarahi rakan-rakannya itu. Inilah juga konsep yang sepatutnya diambil dalam merawat penyakit-penyakit yang lain. Ini perbincangan kita tentang sebab-sebab berlakunya mengumpat. Tajuk yang seterusnya, faslun fi husubil ghibati bi su'izan. Ni, tulis tajuk besar itu mengumpat dengan hati. Boleh tak mengumpat dengan hati? Berlaku ke tidak? Ini bahaya. Kita dengan lidah, dengan tangan kita belajar dah kan. Yang ni ilmu baru sikit, mengumpat dengan hati. Ada tak ada? Ada juga penyakit baru ni. Dia panggil ni upgrade sikit dia punya maklumat. Faslun fi husubil ghibati bi su'izan. Buruk sangka punca timbulnya mengumpat. Kadang-kadang faktor seorang itu mengumpat ialah mainan hati, iaitu berburuk sangka terhadap orang Islam yang lain. Orang ni jahat, orang ni masalah. Zan ni berprasangka itu sememangnya suatu yang disenangi jiwa dan hati cenderung kepadanya. Minat benar hati nak buruk sangka ke orang. Betul tak? Suka dia. Kamu tidak boleh berburuk sangka terhadap orang Islam lain kecuali dalam perkara yang jelas dan tidak boleh disangkal lagi. Mana kalau kita tengok memang dia ni betul sungguh. Jadi amalan-amalannya, cuma kita tengoklah amalan dia ada hari ni kan. Kita tengok dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat pun kena pergi betul-betul. Jangan pula pergi tempat maksiat tapi kita pergi tak tahu apa. Dengar ada cerita kan? Kau tak dengar lagi? Banyak cerita kita ni. Kita tak jalan. Ceritanya, ada seorang ini dituduh minum arak dan berzina. Dituduh minum arak dan berzina. Sehingga sampai peringkat satu hari dia dipukul sampai dia mati. Bila dia mati, tak ada orang nak tengok dia. Tak ada orang nak tengok. Subhanallah. Akhir sekali bini dia mari. Jadi satu hari dia panggil khalifah. Khalifah ni dia suka berjalan waktu malam, waktu sunyi. Dia berjalan, dia tengok ada mayat mati tepi jalan. Dia kata, siapa ni mayat ni? Tak ada orang ambil peduli ni. Maka orang kata, mayat dia ni. Panggil bini dia mari. Bila isteri dia mari, isteri dia kata, ya Allah, mati dah lah wali besar ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letak mu dalam syurga. Bini dia puji dia. Khalifah kata, wali besar. Peliknya wali. Semua orang tak peduli dengan dia. Kenapa? Jadi bila panggil orang ramai mari, dah Khalifah mari, suruh angkat mayat ni, hantar ke rumah dia. Bila orang mari, orang kata, Khalifah, macam mana kita nak angkat dia ni? Dia ni lah orang yang hari-hari dia kedai arak. Hari-hari dia pergi tempat pelacuran. Saya pun heran juga. Macam mana boleh tahu kedai arak tempat pelacuran, sedangkan Khalifah ada. Itu kadang-kadang cerita ni kita jadi confused dengan cerita sendiri. Dengan peluk je. Takkanlah dalam negara Islam boleh jual arak. Ajaib juga. Saya baca cerita, saya rasa pelik. Tapi biarlah cerita dah. Kita sudah cerita dia. Tak ada sana apa cerita ni.
Jadi akhirnya dia pun balik ke rumah. Jadi bini dia cerita, dia kata, Khalifah, saya nak cerita kenapa saya kata dia ni wali besar. Dia telah menghabiskan duit dia setiap hari pergi beli arak. Bila dia pergi kedai arak, dia beli semua arak yang ada, lepas tu dia arahkan tuan kedai tutup kedai. Dia bawa balik arak ke rumah dia curah dalam tandas. Dia kata, mudah-mudahan bila mari pemuda nak minum arak, kedai tutup. Tak ada minum arak ni. Tak ada. Sekurang-kurangnya malam ni tak ada orang minum arak. Dia pergi tempat pelacur pun, dia suruh tutup kedai. Aku bayar semua hak pelacur malam ni, pergi duduk berehat-rehat lah. Pergi zikir-zikir. Jadi orang mari nak buat benda jahat malam ni, tak ada. Tutup kedai. Jadi, dia kata usaha dia nak mengurangkan maksiat supaya tidak berlaku lagi maksiat. Tapi orangnya penjual arak dengan pelacur tadi nak duit sebab dia nak makan minum. Maka dia pergi bayar. Jadi Khalifah dengar masa tu, jadi kata bini dia, perbuatan abang ni menyebabkan manusia akan benci kepada awak sebab orang ingat awak ni jahat. Dia kata tak apalah, kalau orang benci dengan saya, insya-Allah kalau aku mati esok, Khalifah besar ia akan bagi solat jenazah aku. Cerita wallahu alam. Jadi cerita setakat. Jadi kita cerita ni ada pengajaran lah. Pengajaran dia je, kita jangan tengok, kalau tengok orang ni kita kena pergi tanya. Kenapa awak pergi kedai arak ni? Kenapa? Awak minum ke macam mana? Tapi jalan tak dapat hoyo hayang pun. Tak. Macam kita hari ni pergi kedai rokok kereta api ni, kan baru masuk ni. Adakah kita ustaz tu nak pergi beli rokok tu? Atau nak pergi nasihat ke budak? Jadi, apa salah kita bergantung? Ustaz, saya tengok awak selalu masuk dari kedai ni, pergi merokok je, main sebatan juga ke kawan. Jadi kata, dah aku pergi nasihat. Tengok, berbeza sangat dia punya cara. Ini dia panggil isu buruk sangka. Buruk sangka. Banyaklah cerita-cerita buruk sangka ni, orang duk buat, saya pun rasa, cerita-cerita ibrah ni, orang buat benda tu molek kan? Benda tu molek. Tengok dah cerita, orang tengok jam di tekok lembu. Tengok lagi. Nakal budak ni dia buat video pendek. Tapi pandai dia. Kawan dia bagi tanya, jam pukul berapa? Pukul berapa jam ni? Dia pun tengok dia tekok lembu dia. Oh, dia pukul 5. Kawan tu pergi pula dengan motosikal. Mari pula. Dia kata, pukul berapa dah jam? Dia kata 6.30. Dia pun tengok dalam tekok lembu 6.30. Jadi akhir kali puak ni, orang naik atas motor kata, mu ni buat syirik ni. Adakah jam tengok dia tekok lembu? Dia ni penggembala lembu. Rupanya bila lepas dia pergi, dia angkat tekok lembu tu, di belakang tekok lembu tu ada satu tiang, ada jam kat situ. Tengok. Puak dia kata syirik dah dia. Syirik dia tak boleh. Dia perlilah orang-orang yang mudah nak syirikkan orang tu sebenarnya. Tapi ada pengajaran juga situ, kita boleh belajar, tak boleh nak mudah-mudah dan menjatuhkan hukum pada orang. Tengok ni. Kamu tidak boleh berburuk sangka terhadap orang Islam lain kecuali dalam perkara yang jelas dan tidak boleh sangka lagi. Kalau kita nampak memang betul, video dia lah pergi duduk puja kubur contohnya. Tak, cium kubur, gosok kubur, dia panggil yang tuan wali saya nak minta. Orang tak edit langsung video ni, itu jelas dia punya hujah sudah ada. Jadi kalau ini tak ada apa-apa, duk main sangka-sangka lah, tak boleh. Jika datang seorang yang adil dan dipercayai memberitahu kepada kamu, ia menyebabkan hatimu cenderung untuk mempercayainya, ketika itu kamu adalah dimaafkan, kerana kalau kamu dustai perkhabarannya itu, bermakna kamu telah berburuk sangka pula kepada pemberi maklumat tersebut. Sudah kita, tak percaya ni. Tapi orang yang bagi tahu maklumat ni, kita sekoh dengan dia, maka kita kena percaya. Kamu tidak boleh bersangka baik kepada seorang dan bersangka buruk kepada orang lain dalam perkara yang sama. Sebaiknya, hendaklah kamu siasat terlebih dahulu, adakah keduanya pemberitahu dan orang yang menjadi sasaran berita itu mempunyai pertelingkahan pribadi atau hasad dengki. Ini tanda betul-betul tanda di sini, punca balah kita hari ni, ada kalanya puncanya hasad. Tengok orang ni nampak hebat sikit, pangkah lalu. Tak ada apa-apa. Banner naik di masjid. Ustaz nak pergi ceramah sini. Pangkah dah. Pergi dengar dulu dia kata apa. Kadang saya kadang-kadang cerita saya sendirilah, bukan nak payah cerita orang lain ni ngopak orang pula tu. Dia pangkah gambar saya. Dia kata tak boleh dengar ustaz ni ngajar. Jadi saya pun tanya dia. Suruh dia mari dengar kata. Adakah saya bawa kitab Taurat dengan Injil mari mengajar sini? Sama mereka kata dengar. Kan kita bawa kitab hadis. Bawa kitab Riyadhus Shalihin. Jadi inilah masalah kita aja. Pergi dengar tidak, tapi duk pangkah gambar orang. Ini penyakit berlaku ni. Ini punca daripada hasad dengki, punca daripada hasad, dia panggil apa? Kalbun khabis, hati kotor. Kerana ini boleh menjadi sebab kepada timbulnya tuduhan tersebut. Apabila terlintas dalam hati untuk bersangka buruk terhadap seorang Islam yang lain, sepatutnya kamu lebih berusaha untuk meraihkan dan mendoakan kebaikan buatnya. Ini akan menimbulkan kemarahan syaitan
lalu menjauhkan diri daripadamu. Syaitan mari ajar suruh kita marah, suruh kita mengumpat, kita duduk istighfar. Pada ketika itu syaitan tidak lagi berani menggoda kamu dengan lintasan-lintasan hati yang busuk, kerana bimbang kamu akan membalasnya dengan doa dan sifat meraihkan tadi. Syaitan dia tak mahu benda tu. Dia ingat ada cerita orang bernazar sebatang 2 rakaat. Tak dengar lagi. Banyak ketinggalan ni. Masa lama contoh kali. Ada seorang ni dia berniat ikhlas nak berhenti rokok. Ni kalau mana isap rokok lagi boleh ambil dia punya teori ni. Tanda ni, teori berhenti rokok. Dia berniat, dia bernazar, dia kata, ya Allah, sekiranya aku isap lagi sebatang, aku mesti solat 2 rakaat. Niat baik tu. Lama-lama terjebak pula. Duduk dengan kawan-kawan, maklum sajalah. Kawan bagi sebatang. Nak tolak pun sedap juga kan. Pak bagi sebatang. Dia balik rumah ambil air wuduk isap rokok. Itu 2 rakaat. Dia kata tak habis 3 batang. Akhir kali syaitan kata berhentilah rokok. Sekarang aku ni musuh aku mau solat. Nak tengok. Kita kena buat satu benda yang syaitan tak suka. Tu dia. Jadi kita pun kalau aku mengumpat orang, aku kena solat 2 rakaat. Mana? Lepas kita mengumpat balik solat. Solat tu bukan kafarah kepada mengumpat tu. Nak lawan syaitan supaya syaitan kata, "Bohlah mengumpat mu ni. Kau duk main lepas mengumpat klik solat ni." Tak. Setiap kali aku mengumpat RM5 tak tabur masjid contohnya. Tapi dosa mengumpat tu lain. Ini bukan kafarah tapi nak lawan syaitan. Motivasi ni. Tulis tajuk dia motivasi lawan syaitan dengan perkara yang dia tak suka. Kena buat. Boleh tak boleh? Nak tengok ni. Dia kata apa ni? Kita kena doa kau orang tu. Akhir kali syaitan kata, "Bohlah mengupakmu kacau," dia tu. Buat kau banyak zikir pula. Pada ketika itu syaitan tidak lagi berani menggoda kamu dengan lintasan hati yang busuk kerana bimbang kamu akan membalasnya dengan doa dan sifat meraihkan tadi. Jika kamu telah mengenal pasti kesilapan seorang Muslim, kamu adalah menasihatinya tanpa pengetahuan orang lain. Ini kita. Tapi masalah kita hari ni para jemaah sekalian, handphone ada belaka dah. Segala alat semua ada. Tanya dia WhatsApp ada, lama dah. Telegram lama dah. Apa ni? Twitter ada dah. Tapi apa salahnya nak assalamualaikum tanya sahabat kita yang kita sangka tak buruk-buruk dia. Tak boleh kita tanya dia. Tak tanya. Kalau tanya tak ada seminit lepas jawapan. Ini masalah kita tak tanya tapi kita duk post dalam tuduhan-tuduhan yang begitu dahsyat yang menyebabkan kita terjebak dengan perkara yang tidak baik. Allahu akbar. Akibat dari sangka buruk, maka lahirlah sikap suka mengintip kesalahan orang lain. Fitrah hati tidak akan puas dengan sangkaan lalu mendorong dirinya melakukan penyiasatan dan dengan itu dia menghabiskan masa mencari dan mengintip orang lain. Ini adalah perkara yang terlarang kerana ia akan mendedahkan keaiban orang Islam yang lain. Sebenarnya hati kamu akan lebih tenang dan selamat terhadap orang Islam lain jika perkara tersebut yang menjadi perhatian kamu itu tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak sangka buruk dengan orang, kita senyap je. Tapi kalau kita tahu, masalah tak masalah. Memang bermasalah kita dalam masalah ini. Perbincangan yang terakhir, kelonggaran dia panggil rukhsah. Bak ngumpat ni kita paham ni lah. Kalau tidak dia panggil break tengah jalan. Payah tengah jalan. Kelonggaran mengumpat. Jadi rukhsah ni dalam mengumpat ni ada tak ada rukhsah? Al-azar al-murakhasah fil ghibah. Kelonggaran mengumpat dan kafarahnya. Kelonggaran untuk menyebut keburukan orang lain adalah berasaskan kepada tujuan yang sah menurut syarak, di mana tujuan ini tidak tercapai melainkan dengan menyebut keburukan tersebut. Jadi benda tu kalau tak sebut, macam mana nak buat? Pergi pejabat polis. Orang ni zalim kepada saya tuan. Siapa? Tak boleh sebut mengumpat. Boleh kata kelik lagi ni. Serabut aku tak? Macam mana gitu? Jadi ketika itu ia tidak dikira umpatan yang berdosa. Tujuan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, at-tazallum, mengadu kezaliman. Kita mengadu kepada pihak yang berkuasa, kita kena zalim. Orang yang dizalimi boleh menyebut keburukan orang yang menzaliminya apabila dia meminta tolong daripada orang yang mampu menyempurnakan hak. Jadi kita pergi jawab polis lah. Buat report polis, orang ni pukul saya. Itu dia panggil tidak mengumpat sebenarnya. Cuma nama yang mengumpat. Mengumpat apa? Pergi lapor. Ini melapor. Tapi ulama' nak suruh kita rasa ada excuse ni. Ada pengecualian sini. Yang kedua, mendapat pertolongan bagi mencegah kemungkaran dan menyedarkan si zalim agar kembali ke jalan yang betul. Jadi kita pergi pada pihak berkuasa, kita report pula orang ni
buat benda mungkar, mari kita pergi larang. Jadi kalau dia tanya siapa dia mungkar, tak boleh bagi tahu. Di mana? Buat kuasa kata mung naik atas punya akunya, dah menyusah kau kan. Yang ketiga al-istifta, iaitu meminta fatwa. Contohnya seorang itu berkata kepada mufti, si fulan telah menzalimiku atau mengambil hak-hakku. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi menyebut perihal peribadi tentu adalah diharuskan apabila, tetapi lebih baik jika hanya dilakukan secara kiasan. Umpamanya, apakah pendapat tuan berkenaan seorang laki-laki yang diunai oleh ayah atau saudaranya atau seumpamanya. Ini dengan mufti tak apa. Sebab mufti akan bagi hukum saja. Tapi dengan qadhi lah, wajib kena sebut orang ni. Orang ni, di sini, tempat ni, pukul sekian, detail. Kalau tidak, tak boleh. Ni qadhi tak, dengan hak mufti tak apa. Cuma kadang-kadang orang je nanya masalah ni, buat masalah juga kita. Tanya je, Ustaz saya mau tanya masalah. Kata, siapa awak? Saya lah. Saya lah. Macam mana saya nak beri hukum? Saya tak tahu dia punya background. Macam mana, apa dia masalah. Silap-silap kita bercakap panjang, boleh setengah jam, sarah tak? Akhir kali mak dia ambil telefon, minta maaf Ustaz, anak saya OKU. Kan nanya lah gitu aku. Ada pelaku dia kata lah gitu. Anak dia telefon ke sekolah. Jadi orang duduk layan-layan, akhir kali mak dia kata, minta maaf anak saya tu ada masalah sikit tu. Telefon terlepas ke tangan dia tadi. Setengah jam dia kita sarahnya. Kan nanya ni. Dalil yang mengharuskan menyebut individu terlibat secara khusus ialah hadis Hindun isteri Abu Sufyan yang telah berkata kepada Nabi SAW, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kedekut. Jadi kata-kata itu tidak dibantah oleh Nabi SAW. Hadis ini sahih. Jadi dia kata Abu Sufyan ni kedekut Rasulullah. Boleh tak saya ambil duit dia nak beli buat belanja makan? Nabi kata ambillah setakat yang diperlukan. Ya, Nabi tak kata mengepak suami tu. Tak. Tapi kalau mari jumpa ustaz, ustaz minta maaf lah ustaz. Saya ni tak bahagia lah ustaz. Kata tak bahagia apa pula mu ni? Anak dia 3 orang setengah. Kecil ya dia. Dalam perut ada seorang lagi. Kata awak ni kacau sungguh lah. Waktu buat anak tu tak ada masalah apa-apa. Lepas bila suami ada masalah, mari mengadu ke ustaz. Letih lagu ni. Yang keempat. Memberi amaran. Memberi amaran dia kata. Tahzirul muslimin. Ni yang panggil tahzir hari ni kan. Ni buat kita ni kuat pernah bagi tahzir orang ni. Jangan dengar ustaz tu, jangan pergi ceramah ustaz ni. Aduh. Kuat dia panggil tahzir ni. Pangkah gambar ustaz ni. Pangkah selalu. Memberi amaran kepada orang Islam lain terhadap kejahatan pihak tertentu. Jadi kita kalau betul-betul kita boleh beri, kena bagi maklumkan. Contohnya, apabila kamu melihat seorang penuntut ilmu yang seringkali berulang alik menemui ahli bid'ah atau fasik. Jadi ustaz ni kalau kerja dia mengajar sampai tak faham, contohnya kita kata. Kita nasihat orang kampung tak sogilah, cari ustaz hok faham lah. Kalau dia mengajar kat cerita ni tak ada langsung qala Allah qala Rasul. Bolehlah kita nasihat tak sogilah, cari orang mengaji-ngaji hok betul-betul kan. Atau orang fasik dan kamu bimbang dia terpengaruh dengan mereka, ketika itu kamu adalah mendedahkan cerita yang sebenarnya. Boleh kita maklumkan. Begitu juga hamba yang kamu mahu jual merupakan seorang yang suka mencuri ataupun seorang fasik. Lalu kamu memberitahu halnya kepada orang yang ingin membelinya, ini tidak termasuk mengumpat yang dilarang. Jadi kalau macam gini, kita hari ni hamba tak ada, tapi orang nak ambil kerja contohnya. Kita kenal dia ni. Dia ni penuh kerja dengan saya tu, saya pecah dia sebab banyak ponting. Jadi kita boleh maklumkan. Itu tidak mengumpat nama dia gitu. Begitu juga seorang yang diminta pendapatnya dalam masalah perkahwinan, mengenai calon isteri ataupun suami yang akan dikahwini, atau mengenai seorang yang akan ditinggalkan amanah kepadanya. Ketika itu dia boleh memberitahu apa yang dia tahu mengenainya dengan tujuan memberi nasihat dan pandangannya kepada orang yang meminta pendapatnya itu. Bukan kerana hendak memburuk-burukkan seseorang, ini diharuskan apabila dia percaya bahawa perkara tersebut tidak akan dapat dijelaskan dengan sempurna, melainkan secara berterus terang dan terbuka. Contohnya kita kata orang mari minta orang ini. Kita kata cari orang lain lah. Dalam kampung ni ramai lagi comel-comel kan. Nak juga. Kita bagi tahu. Budak ni bekas HIV ni. Bui selalu. Kalau tidak, kita berdosa pula sebab tak maklumkan. Kalau dia kata HIV lah, nak juga. Dipersilakan. Ini banyak kes lagu ni. Dia pergi cek di hospital, memang positif. Tapi mak dia kata, tak boleh, nak juga. Dia sudah orang panggil fana dah. Dia duduk di alam fana ni. Fana ni tak sedar diri dah. Asal kau boleh. Lepas tu, cari kerja lah pula dia je. Yang kelima,
Seseorang yang terkenal dengan gelaran tertentu, seperti si tempang atau si rabun, tidak menjadi satu dosa dengan menyebutnya, tetapi kalau ada panggilan atau cara lain yang lebih baik, kita sepatutnya menggunakan cara atau panggilan tersebut. Contohnya orang ni nama Pak Mak kan, kita. Pak Mak nak cari Pak Mak. Pak Mak mana? Pak Mak tu. Tu mana? Tak kenal. Kita kata Pak Mak yang mata sebelah tak nampak. Baru senang tak? Tapi jangan pula duduk perli. Pak Mak yang pandai seru. Itu perli nama lah gitu. Pandai seru pula dah. Sebut betul-betul. Yang ke-6, seseorang yang melakukan kejahatan dan kefasikan secara terbuka dan terang-teran. Ini memang fasik dia. Ini memang jahat sungguh. Pada masa yang sama dia tidak menghalang atau merasa marah jika kejahatan itu disebut-sebut, maka kita boleh sebut dia. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang telah membuang pakaian malunya, siapa yang buang pakaian malunya, man alqa jilbab al-haya' fala ghibata lahu. Ini hadis ni dhaif, diriwayatkanlah. Sesiapa yang telah membuang pakaian malunya, maka dia ada tidak ada istilah atau makna mengumpat lagi baginya. Tapi hadis ni lemah dia, isnaduhu dhaif. Maknanya kalau orang tak malu, kita tak mengumpat dah, kita sebut. Macam ni, pelakon-pelakon, artis-artis duduk tayang body dalam tu. Kalau kita nak kata, memang dia buat sungguh benda tu. Dia pun seronok pula tu. Tak? Dia panggil, orang panggil nama bintang lagi dia. Bintang filem lagi. Saya kata ni bukan bintang, ni tahib bintang nama dia ni. Merusakkan orang. Kata Al-Hasan, waqila lil Hasan. Orang tanya Al-Hasan, Hasan Basri ni. Kalau ada alif lam tu, Al-Hasan mana Al-Hasanu Al-Basri. Rahimahullah ta'ala. Ulama tabi'in ni. Telah ditanya, adakah aku memperkatakan berkenaan dengan orang yang jahat melakukan kejahatan secara terang-terang itu dikira mengumpat? Syekh Hasan kata apa? La wala karamah. Tidak, bahkan tidak ada kemuliaan kalau bercakap mengenainya. Kalau tidak, kalau kita tak beritahu dia ni, mana orang nak kenal dia? Dia ni kaki kelentung. Kalau bercakap, beri maklumat tak betul contoh. Buat fitnah kepada orang. Tuduh orang tu, tuduh orang ni tak. Tuduh orang ni teroris lah. Tuduh orang ni IS lah. Jadi tuduhan ni jahat. Ustaz ni nak pegang pistol pun takut. IS? Ini berat sekali. Baik. Tamatlah itu. 6 perkara dia panggil ar-rukhas. Wa ammal kafaratu. Berkenaan dengan kafarah. Kafarah ni penembus dosa mengumpat. Ketahuilah bahawa orang yang mengumpat telah melakukan 2 jenayah. Allahu Akbar. Kita sebut-sebut ni untuk kita selamat, insya-Allah. Yang pertama, jenayah terhadap hak Allah Ta'ala. Kerana dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kita buat jenayah tentang Allah. Oleh itu, sebagai kafarahnya, dendanya, dia adalah bertaubat dan menyesal di atas perbuatannya itu. Banyak mana kita mengumpat orang, kita senaraikan, kita taubat. Yang kedua, jenayah terhadap kehormatan ala maharimil makhluk. Jenayah terhadap kehormatan makhluk. Sekiranya umpatan tersebut sampai ke telinga mangsanya, dia adalah pergi meminta maaf darinya dan menyatakan penyesalannya. Minta maaf lah, saya silap dulu. Tapi kalau kita gaya-gaya kosong-kosong, jadi tak jadi. Tak jadi. Kosong-kosong apa dia kata? Kosong pokek. Dalam hadis Nabi yang sahih ni, Nabi kata apa? Tanda tuan-tuan, hadis ni sangat besar. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, man kana 'indahu mazlamatun fi malihi aw 'irdihi falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinarun wala dirham, ila akhir hadis. Maksud dianya, seseorang yang ada menzalimi saudaranya, sama ada berkaitan harta benda atau maruah, hendaklah dia menemuinya untuk meminta maaf daripadanya sebelum dia dihukum pada hari yang mana dinar dan dirham tidak berfaedah lagi. Maknanya tidak ada harta, tak ada faedah lah. Pasal itulah ada juga orang bawa hadis ni, dia tunjuk kat saya. Dia kata, Ustaz, mana ada duit kertas dalam hadis? Semua dinar dirham lah kau. Kata juga, dikmu ni. Gila belinya dinar tu, siapa ni kalau orang nak. Pada hari itu, sekiranya dia ada kebaikan. Kebaikan yang akan diambil darinya. Lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika tidak ada kebaikannya, maka kejahatan orang yang dizalimi itu akan diambil dan dibebankan ke atasnya. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini masuk dalam hadis muflis yang kita dah, yang masyhur itu. Jika umpatan tersebut masih belum sampai ke telinga orang yang diumpat, kita masih lagi ada ruang. Tanda situ.
Yang ni belum sampai ke tuan. Memadailah dia beristighfar untuknya sebagai ganti kepada tindakan meminta maaf darinya, agar umpatan yang dia tidak pernah dengar itu tidak diberitahu kepadanya. Agar umpatan yang dia tidak pernah dengar itu tidak diberitahu kepadanya, kerana mungkin dia boleh menyebabkan menjadi marah jika diberitahu. Jadi kalau kita mengumpat orang tak tahu, kita istighfar dan kita doakan untuk dia. Terdapat satu hadis yang menyebut, warada fil hadis ni. Ini masalah hadis ni. Allah panjang tuan syekh kita ni kata apa hadis ni. Kafarah terhadap orang yang kamu umpat ialah kamu memohon keampunan untuknya. Kalau sahih ni, sedaklah kitanya. Pasal kita sudah mengumpat, kita balik ke maya tahajud istighfar. Hadis ini riwayat oleh Ibn Abi Dunya, Al-Kharaiti, Al-Bayhaqi. Dia kata apa ni? Sanadnya terdapat Ambasah bin Abdul Rahman ni. Ambasah bin Abdul Rahman Al-Qurashi. Kata di penilai hadis kata apa? Hadis ni maudhu'. Tanda situ. Hadis hadis sebab dia kata Ambasah bin laisa bi syai' wa qala nasi matrukul hadis. Kata Abu Hatim Razi kana yada'ul hadis. Ibnu Hibban kata la yahillu iltijajun. Yani tak halal, tidak halal kita berhujah dengan riwayat dia ni. Pada pasal itulah muhaqqiq kitab saya ni, dia kata hadis kafaratu man irtaba an yastaghfira, hadis ini maudhu'. Tanda kat tepi itu senang. Jadi penilaian hadis ni begitulah timbang tara. Ada orang kata dhaif, ada orang kata maudhu', ada yang kata tersabit. Jadi sebenarnya hadis ini tidak sabit. Hadis itu tidak sabit. Kalau hadis sabit ni, kita menyelesaikan masalah banyak kita. Selepas kita mengumpat orang, kita pun istighfar, selesai masalah. Tapi tak selesai. Pasal itulah tak boleh mengumpat. Qala Mujahid. Mujahid ni tak apa. Dia panggil ulama tabi'in. Kita tak angkatkan Nabi, lebih ringan dia punya keadaan. Berkata Mujahid, kafarah dosa kamu memakan daging saudaramu mengumpat ialah dengan kamu memujinya dan berdoa dengan kebaikan untuknya. Begitulah juga kamu perlu lakukannya jika dia sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita ada umpat orang, sekarang ni kita kena puji dia. Alhamdulillah, tamatlah kita penyakit lidah yang ke-8. InsyaAllah kita akan sambung lagi penyakit lidah yang ke-9. Penyakit yang berat, dia panggil an-namimah, batu api. Allahu Akbar. Batu api ni berat ni. Batu biasa pun berat tak? Sekali dia terbalik di tengah jalan tu, habis jam habis orang. Ini batu api. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam perbincangan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita masuk bulan Safar dah ni. Perasan ke tak perasan? Bulan Safar ni dipanggil bulan sial. Ada orang telefon saya, mesej dia tu, Ustaz, saya nak kahwin bulan Safar. Mak dia tak bagi, dia kata sial bulan ni. Kata mak mu ni tak habis lagi lah pengangan. Ada sial aja pula bulan-bulan ni. Jadi kita jangan duduk main, jangan duduk percayalah. Benda-benda karut macam tu tak usah duduk ambil kira sangat. Ambil dia kira sangat. Bulan Safar boleh Allah SWT buat belaka. Tak ada la siya, la safara, wala udwa, wala tiarata. Tak ada safar, tak ada apa. Nak kahwin, bismillah. Ada jalan. Tak usah taruh lama-lama. Apa masalahnya dengan bulan-bulan pula. Hari tu tak boleh kahwin bulan Syawal. Tak boleh. Jadi akhir kali tak kahwin juga. Bulan ni tak boleh, bulan ni tak boleh. Banyak kerja sangat kita ni. Kahwin bulan dia boleh. Jadi, Alhamdulillah. Ada Ellen. Kau ada soalan kita, sila. Terlupa dia. Jika seorang isteri menipu suami untuk menjaga hubungan. Tadi suami tipu isteri. Ni ayat sebalik. Saya pun tak terpaksa ni. Suami isteri
atau menjaga hati suami boleh atau tidak? Tak adil lah. Tipu apa contohnya? Kita suami balik kat kita pun dah pegang dia. Alhamdulillah lah Allah Taala anugerahkan saya suami yang baik macam abang ni. Walah dia tu hangit malah nak. Nanti bolehlah sekurang-kurangnya kita kata nak puji-puji dia sikit dah. Kalau dia balik itu saja, maknanya menipu bukan sangat menipu sangatlah. Cuma orang panggil nak menenangkan keadaan dia. Kalau dia balik dalam keadaan susah, kan kita cuba tenangkan. Boleh, tapi kalau kita menipu, Allahu Akbar saya ni kak, tak ada apa-apa ni, gimana? Wadah pagi ni kita, satu pagi duduk pasar pagi lagi, pasar baru lagi ada belakang kita dah. Suami klik, buat peni, hari ni peni pala abang, tak nak gimana ni. Nah, ya itu tipu hangit tu. Tak ada sunat, tak ada apa. Memang tipu menipu nama dia. Pasal ayat ni terlalu apa ni? Terlalu open sangat, terlalu terbuka. Saya pun tak tahu contoh yang nak buat. Jadi kalau macam tadi lah, kita boleh tipu suami kita. Contohnya kalau kita kata, abang, malam ni kita kena pergi tempat kuliah tu sebab Abu Anas kata dia nak jumpa abang. Dia kata dia pesan ke? Pesan. Tapi ingatlah SMS dulu kau ustaz. Lama jumpa kawan tak tahu. Dia kata tipu kau ni, ustaz tak tanya apa aku. Jadi jangan masalah juga tak. Kita itu bolehlah kita kata masalah jarang-jarang tak. Abu Anas nak jumpa. Memang dia nak jumpa semua orang yang mari kuliah tu. Ada juga unsurnya situ. Dia pun semangat. Tak. Kalau sekala apa ni pakar kain tu, pakar biasa piyah ni, hari ni tak serba atas baru. Pasal ustaz nak jumpa dia. Jadi orang panggil biar semangat gitu. Bolehlah setakat tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jika kawan berkongsi masalah rumah tangga, dikira mengumpat, kenapa dia kongsi dengan kita? Apakah kita penyelesai masalah ataupun kita menambahkan masalah? Contohnya, yang Hindu pergi jumpa tadi, jumpa Nabi. Nabi tu hakim. Jadi kalau kita ada masalah, contoh suami, isteri ni ada masalah dengan suami dia, siapa yang boleh menasihat dengan dia? Ustaz boleh nasihat ke? Keluarga ke boleh nasihat? Maka dia boleh beritahu kepada orang tu saja. Dia beritahu ke member dia, friend dia, itu mengumpat nama dia. Sebab orang tak boleh menyelesaikan masalah. Jadi kita boleh report untuk menyelesaikan masalah, bukan menambahkan masalah. Kita kadang-kadang menambahkan masalah ni. Kalau orang tu yang percaya itu boleh menenangkan kalau kita kata orang yang sangat dia dipercayai, dia tak akan buka rahsia, nak luahkan perasaan, itu lebih ahwan lah, lebih ringan. Tapi kalau boleh gak, janganlah detail sangatlah benda-bendanya. Saya ni agak susah hati sikit. Dia pelepah. InsyaAllah benda tu tidak jadi masalah, tapi dia amanah punya. Amanah. Ustaz, konsep meluahkan perasaan tu macam mana? Luah perasaan tu contohnya apa dia perasaan dia ada. Sebab bukan semua perasaan boleh diluahkan. Ada perasaan tak boleh luah. Stres jangan disimpan. Senang saya bagi cakap dalam tandas lah, seorang-seorang dah. Menyanyi kat situ je. Cakap anakmu jangan rakam aku menyanyi hari ni sebab nak lepas perasaan. Dia sebenarnya berlepas perasaan kita dengan Allah. Itu tempat yang paling muktamad ke dia. Kalau kita ada stres sangat-sangat, kita ambil wuduk, itu solat. Ya Rabbi, aku ni begini-gini. Cakap, Ya Rabbi, suami aku ni tak balik dah ni. Kalau balik pun marah-marah je, gelak-gelak mari balik dah. Mana dia pergi, Ya Rabbi? Hantar dia balik tengah habis sikit. Jadi mengadu dengan Allah. Kita ada tempat mengadu sebenarnya. Cuma kita lost contact. Kadang-kadang Ustaz, orang dia tak reti nak, dia lupa bab tu. Jadi Ini yang kita nak suruh, kita kena orang tu. dia ada, maknanya kalau dia berlaku sedemikian, sahabat dia tadi kena nasihat dengan dia. Awak yang sebaik-baiknya balik kepada Allah Ta'ala, kita mengadu dengan Tuhan, ambil wuduk, solat, kalau boleh solat lah, kalau tak boleh solat apa, berdoa sajalah. Jadi, kalau hari-hari duk mengadu kita berserabut juga. Saya cakap realiti ni. Rakam kodok lagi ni. Jangan nak. Realiti, saya yang paling takut sekali orang perempuan mengadu hal dia. Takut saya. Kadang-kadang dia bagi mengadu saya ke suami gini-gini. Akhir kali dia kata tak ada dah orang lain. Ustaz yang boleh tolong. Macam mana nak buat? Bala besar ni berlaku. Ini satu kes yang berlaku, baru berlaku ni, kes ni. Kes terbaru dengan saya. Banyak kes ni kalau saya simpan, boleh cerita benar dalam hidup ni. Banyak benda-benda yang ajaib. Ajaib berlaku. Ini saya tak cerita lagi, saya pergi melawat rumah kenangan dah. Nanti lain kali lah. Pasal dia orang nak balik dah ni.
Dia suka mengadu suami dia. Jadi yang laki-laki ni pula ambil kesempatan. Oh, kalau saya tidak macam tu. Jadi akhir sekali bercerai. Sebab nak kepada kawan ni. Jadi dia ni bagi jumpa dengan saya, dia kata 2 tahun dah kami bercerai. Sekarang ni dia SMS, dia tak bahagia dengan kawan tu, nak balik semula. Saya kata, mu tak usah ambil lah perempuan lagu ni. Tak, bukan dia. Perempuan yang tak tahan uji. Macam mana dia duduk mengadu dengan orang, akhir sekali dia bercerai, dia sekali nak balik ke suami dia. Suami dia bagi tahu saya kata tak payah. Saya nasihatkan awak cari yang lain. Oh, ya, tapi suami masalah juga. Saya pun kesal agak dia. Pula dah kata menjabik lah gitu. Dia pun tak kahwin sampai hari ni. Menduda kata orang. Menduda suami ni pun. Tak tahulah macam mana dunia nak kiamat ni tuan-tuan. Ini setakat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.